Alright, so cuba tengok gambar ni. Okay, so kalau kita tengok dekat gambar ni, okay, yang kita nampak adalah air sungai. Okay, air sungai. Air sungai ni dia datang mengalir macam ni. Okay, mengalir je lah, tak ada apa-apa masalah. Tapi katakanlah, okay, katakanlah tiba-tiba ada batu kat tengah ni. Tiba-tiba ada batu. Okay, jadi air yang mengalir tu adakah dia akan stop ataupun dia akan bergerak ke tepi? Air yang tadi mengalir tu bila dia sampai kat batu dia stop berkumpul kat situ ke ataupun dia akan lalu ke tepi? Okay, kalau korang rasa lah. Okay, nice. Logiknya dia akan bergerak ke tepi. Betul. Okay, dia akan bergerak ke tepi lah. Okay, so bila dia bergerak ke tepi, itu yang kita panggil pembelauan. Okay, itulah yang kita panggil pembelauan ataupun diffraction. Okay, itulah yang kita panggil pembelauan atau diffraction. So cuba tengok kat sini definition. Okay, ni adalah definition untuk pembelauan atau diffraction. Diffraction is a spreading of wave when wave propagates through a slit or side of a barrier. Penyebaran gelombang apabila gelombang merambat suatu celah atau tepi satu penghalang. Okay, cikgu bagi contoh macam ni lah. Okay, kadang-kadang orang tak boleh nak bayangkan pembelauan. Okay, korang bayangkan macam ni. Ni wave datang. Okay, bila wave tu dia lalu dekat celah ni adalah penghalang. Ni adalah penghalang lah macam batu ke kayu ke kan. Okay, dia lalu. Bila dia lalu tengah, cikgu nak tanya, adakah dia keluar macam ni? Dia keluar macam ni ke dia keluar macam ni? Dia keluar macam gambar kiri ke gambar kanan? Kalau ikut logik pengetahuan korang lah. Okay, kiri ke kanan? Kanan kan? Dia macam gambar kanan. Yes, very good. Sebab, okay, itulah penyebarannya. Itulah yang dimaksudkan dengan penyebaran ataupun spreading. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan penyebaran ataupun spreading. Macam ni, nampak tak dia keluar straight? Tak ada pun tersebar ke mana-mana. Tapi, cuba tengok. Kalau dia keluar straight macam ni je, tapi dia ke tepi. Itulah maksud penyebaran tu. Itulah maksud diffraction. Jadi kalau korang nampak je dia macam keluar tu, dia keluar ke tepi sikit, dia tersebar, spreading. So itu yang dinamakan pembelauan. Okay, macam biasalah standard definition kena tahu. Okay, so sekarang ni siapa nak tanya soalan? Adakah siapa-siapa nak tanya soalan pasal ni definition dia? So point dia adalah kalau tips, katakanlah nak tengok fenomena kan. Kalau nampak je ada perkataan gap, melalui celah bagai-bagai, itu adalah pembelauan. Okay, setakat ni tak ada soalan Okay, cikgu nak tanya 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham. Kat mana kita sekarang? 1 tak faham, 8 faham. Kita kat mana? Okay, right. Dia memang kena lalu 2 celah je ke? Tak, sekarang ni celahnya 1 je. Kenapa pula tiba-tiba ada 2? Tu bukan celah, tu gap. Ni bukan celah, ni penghalang. 2 penghalang menyebabkan ada 1 celah kat tengah. Okay. Alright, settle. Okay, sekarang sebab kalau dah 2 celah tu dah interference tau. Nanti dia dah cerita lain pula. Okay, sekarang kita tengok untuk gelombang, setiap subtopik yang korang belajar tu, korang kena tengok before dan after berubah apa. Okay, apa yang berubah, apa yang tak berubah. Okay, kita tengok satu-satu Sudut ni abaikan, Okay, wavelength. Wavelength ataupun panjang gelombang adalah yang ni. Okay, tak payah pergi ambil pembaris, tak payah, pakai mata je. Okay, sebab kalau pakai pembaris mungkin lain value-nya. So kalau pakai mata je, sebelum dan selepas dia buat pembelauan ni, berubah ke tak berubah? Okay. Right, so dia tidak berubah. Kalau pakai mata pembaris mungkin lain lah kot. Okay, cikgu tak tahu. Tapi sepatutnya before dan after tak berubah. Okay, ni tips tau. Dia macam ni, dalam chapter gelombang, okay, korang ada banyak fenomena. Okay, memang banyak, betul. Banyak fenomena dan jadi serabut. Okay, tapi benda yang perlu korang tahu adalah perbezaan sebelum dan selepas. Ya, lebih kurang lah ciri-ciri dia. Okay, jadi panjang gelombang dia tidak berubah sebelum dan selepas. Okay, yang lain ni semua cikgu nak bagi tahu. Frekuensi pun tak berubah.
laju pun tak berubah. Okey, arah berdasarkan gambar korang rasalah, tak tahu teka. Arah dia berubah ke tak berubah? Does the direction, does it change or does not change? Okay, right. So, dia gini. Kalau rasa macam tak boleh nak bayang benda tu, cuba tengok mula-mula wave tu relax je nak gerak ke depan ni. Satu arah lah semua. Lepas tu kan tiba-tiba lepas tu, nampak tak? Lain pula. Nampak tak? So maksudnya daripada satu arah berubah jadi banyak arah. Jadi arah dia berubah. Okay, so tu maksud berubah tu. Jadi bila kita nak try hafal ke apa, jangan hafal gitu je. Tengok gambar, logik daripada gambar kita boleh dapat. Okay, mula-mula semua orang nak jalan ke arah yang sama. Tiba sampai sini semua orang macam aku nak pergi sini, aku nak pergi sini, aku nak pergi depan. Nampak? Semua orang dah berubah arah. So arah berubah daripada satu kepada banyak. Okay. So last sekali adalah amplitude. Okay, ni penting. Amplitude berubah dan berubah tu boleh jadi bertambah, boleh jadi berkurang. Okay, cikgu nak bagi satu benda amplitude ni dia bergantung pada tenaga. Okay, amplitude dia bergantung pada tenaga. Kalau tenaga tinggi, amplitude tinggi. Kalau tenaga rendah, amplitude rendah. Korang rasalah, korang rasa. Cikgu tak cakap lagi, korang rasa yang mana satu betul. Amplitude dia bertambah ke amplitude dia berkurang? Yang tahu boleh terus jawab, yang tak tahu cuba teka. Okay, so very good. Amplitude dia sebenarnya berkurang. Okay, kalau tak tahu sekarang dah tahu. Okay, logik dia kenapa dia berkurang? Okay, kenapa dia berkurang? Sebab dia macam ni. Okay, mula-mula dia nak gerak straight je. Okay, tapi sekarang ni sepatutnya dia gerak straight je lah kan? Tapi dia terpaksa gunakan tenaga dia untuk tersebar. Kan tadi kita kata dia tersebar kan? Okay, sepatutnya jalan straight je. Tapi dia gunakan tenaga dia untuk ke kiri, ke kanan, ke depan. Okay, jadi dia banyak guna tenaga. Jadi bila dia banyak guna tenaga, tenaga dia berkurang. So bila tenaga dia berkurang, amplitude pun berkurang juga. Okay, jadi ini adalah ciri-ciri dia lah. Okay, wavelength tak berubah. Tapi kiranya kalau rasa macam susah nak ingat apa yang tak berubah, ingat apa yang berubah je lah. Paling penting, okay, dalam banyak-banyak ni paling penting keyword adalah amplitude. Okay, so amplitude dia berkurang. Kenapa? Sebab tenaga dia berkurang. Okay, Had ni. Siapa nak tanya soalan? Quote lah. Apa beza frekuensi dengan amplitude? Okay, so amplitude tu, jauh sebenarnya beza dia. Okay, frekuensi cikgu tak explain tapi, bukan, sorry. Dia dua benda yang berbeza. Okay, kalau macam contoh frekuensi tu contoh 20 Hz. Maksudnya kalau 20 Hz ni contohlah, katakanlah wave. Okay, wave. Right. 20 Hz maksudnya katakanlah kita letak point X. Dalam masa satu saat, 20 kali wave ni bergerak. Okay. Maksudnya dalam satu saat, 20 wave yang berlalu dekat satu point ni. Dalam masa satu saat, wave ada 20 yang berlalu. Okay, maksudnya sesuatu perkara tu berlaku 20 kali dalam satu saat. Itu masuk frekuensi 20 Hz. Okay, amplitude pula berapa tinggi dia daripada keseimbangan. So maksudnya katakanlah ni titik keseimbangan kat tengah-tengah, amplitude adalah ni. Amplitude adalah ketinggian dia. Unit dia adalah unit tinggi lah. Meter, sentimeter. Okay, macam itulah cerita dia.
Okey, macam mana nak tahu kawasan dalam atau cetek? Oh, dalam dan cetek bukan, itu adalah pembiasan. Dalam dan cetek adalah pembiasan, bukan pembelauan. Okey, so pembelauan adalah apabila dia ada celah. Alright, so siapa nak tanya soalan lagi? Ada? Setakat ni 1 sampai, sekejap sabar cikgu tengah pilih nombor. 1 sampai 5 lah. 1 tak faham, 5 faham, kat mana kita? Kalau ada apa-apa soalan, tanya je. Okey, terus kat situ. Kalau yang mana cikgu rasa relevan untuk cikgu jawab sekarang, cikgu jawab terus. Yang mana tak ataupun tu cikgu boleh jawab lepas kelas. Okey. So, habis kat situ. Sekarang, contoh soalan. Okey, contoh soalan. Cuba try. Okay, so dalam soalan ni kan, kalau kita tengok dekat sini dia kata ciri gelombang terbelau. Katakanlah dia tak cakap pun terbelau kan. Katakanlah dia tak cakap pun, kita tahu ni pembelauan. Macam mana? Tengok gap. Okey, di antara perkara yang cikgu perasan adalah kadang-kadang pelajar dia tak tahu itu fenomena apa. Okey, jadi cikgu bagi tips ni. Nampak je satu gap, pembelauan lah tu. Lepas tu kita dah tahu pembelauan tadi wavelength dia sama, frekuensi dia sama, laju dia sama. Jadi amplitude berkurang. Itulah jawapan dia. Okay. So setakat ni siapa ada soalan nak tanya? Sekarang. Laju sangat kan? Okay. So sekarang factors affecting satu gap tu macam mana? Okay, ni adalah dinding, ni adalah dinding. Lepas tu tiba-tiba dia ada ruang. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, ruang ni itu nama dia gap. Ada berapa gap sekarang? Pandai, itulah dia, satu gap. Itulah maksud dia. Okay, so amplitude tu adalah ketinggian gelombang. Kalau dua gap, ini celah, ni celah, ni. Nampak tak? Ni gap, ni gap. So ada berapa gap sekarang? Okay. So itulah dia. Boleh nampak beza satu gap dengan dua gap? Alright, settle. Sekarang kita tengok factors affecting diffraction. So factors dia ada dua. Ni pun penting jugalah, semua penting kan. Inilah cikgu tengah ajar benda yang penting sekarang ni. Wavelength dengan size of gap. Gap dan slit tu benda yang sama. Okay, kadang-kadang dia guna perkataan ni, kadang-kadang dia guna perkataan ni, sama je bendanya. Okay, factors affecting dia ada dua, wavelength dengan size of slit atau size of gap. Okay, cikgu bagi contoh lah kat korang Kejap, kita buat contoh. Okay, ingat tau ada dua tadi. Satu adalah size of, satu adalah wavelength, satu lagi adalah size of gap. Jadi, kejap, seminit. Cuba korang tengok dalam gambar ni. Okay, kita ada dua situation, nombor 1 dan nombor 2. Faktor yang mana satu? Yang berbeza. Maksudnya gambar nombor 1 dengan 2, apa yang berbeza? Size of gap ke wavelength? Saiz celah ke panjang gelombang? Kalau tengok daripada gambar ni. Okay, bagus. Okay, cikgu baca tau nama-nama orang yang menjawab ni. Okay, terima kasih sebab respon. Tapi sebab laju korang type, tak sempat nak sebut seorang-seorang. Okay, so faktor yang pertama dalam ni adalah panjang gelombang. Kenapa panjang gelombang? Sebab nampak tak sebelum ni panjang gelombang, ni panjang gelombang dia tak sama. Tapi ini adalah gap. Nampak gap dia adalah sama. Okay, sekarang ni ingat balik pembelauan tadi. Okay, pembelauan ataupun diffraction tu adalah sebar. Okay, pembelauan ataupun diffraction tu adalah penyebaran.
Okay, cikgu nak lukis something kat sini. Cuba korang bagi tahu cikgu gambar yang mana lebih tersebar. Okay, sekejap Sepatutnya wave tu kalau dia keluar macam ni je. Jadi kan, yang mana lebih tersebar ke tepi? Nombor 1 ke nombor 2? Okay, boleh nampak kan benda tu? Dia tak payah hafal pun. Dekat dalam gambar tu kita dah nampak dia lebih tersebar. So dia lebih tersebar, okay, more spread, lebih tersebar. Jadi soalan cikgu, yang mana lebih terbelau? Yang mana lebih banyak diffraction? Which one is more diffracted? Gitulah dia, nombor 2 lah more diffracted juga. Kenapa? Sebab tu kita kena faham perkataan tadi. Pembelauan tu adalah bila gelombang tu tersebar. Kalau dah dia lagi tersebar, lagi banyaklah pembelauan dia. Itu maksudnya. Okay, so daripada sini cuba simpulkan. Kalau kita nak more diffracted, okay, ataupun lebih terbelau. Kalaulah kita nak situasi yang lebih terbelau, more diffracted, kita nak panjang gelombang yang panjang ke panjang gelombang yang pendek? Okay. So kita akan pilih panjang gelombang yang panjang. Kenapa? Sebab dia lebih tersebar. Okey, apa maksud lebih tersebar? Maksudnya dia lebih ke tepi. Macam sepatutnya jadi jalan straight ni je kan. Tapi yang ni nampak ni sikit je yang tersebar ke tepi. Yang ni banyak yang tersebar ke tepi. So maksudnya lebih tersebar lah. Itu maksud tersebar. Alright, so itulah dia faktor yang pertama. Okey, sekarang ni kita tengok yang kedua. Okay, so korang dah tahulah kan yang kedua tadi faktor dia adalah saiz celah. Okay, sekarang ni, alamak kejap sabar. Saiz celah, cuba korang tengok dekat screen. Okay, gambar nombor 1 dengan nombor 2. Yang mana saiz celah dia lebih lebar? Yang mana size of gap dia wider? Celah dia lebih lebar. Ingat celah tu adalah tempat yang dia boleh keluar tu. Gelombang tu boleh lalu. Yang lebih lebar yang mana? Okay, so ini adalah gap dekat nombor 1, ini adalah gap dekat nombor 2. So, gap nombor 1 lagi lebar. Kan, gap nombor 1 lagi lebar, yang ni kurang lebar. Okay, kurang lebar tu apa? Sempit lah kan perkataan dia, sempit. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya. Mari sini cikgu lukis lagi sekali. Kalau dia keluar straight je, dia sepatutnya dalam ruang ni sahaja. Okay. Yang mana lebih tersebar? Which one is more spread? Yang mana lebih banyak spreading atau lebih tersebar? Okay Ellie, hantar sekali pun cikgu dah boleh baca. Okay. So yang lebih tersebar adalah nombor 2. Kenapa? Sebab kalau tak tersebar, dia keluar dalam ni je. So inilah yang tersebar kat tepi tu. Jadi yang mana lebih terbelau? Which one is more diffracted? Nombor 1 ke nombor 2? Macam itulah cerita dia. So itu adalah faktornya. Jadi korang perasan tak cara lukis dia? Okay. Yang mana lagi bulat? Yang mana lagi membulat? Yang terbelau ke yang kurang terbelau? Yang lebih terbelau ke yang kurang terbelau? Yang lebih membulat? Yang more diffracted. Itulah benda yang dia suka tanya. Okay. So kita buat contoh situasi kat sini Mari sini cikgu lukis. Okay. Sekarang cikgu lukis gap. Okay. Ini adalah wave. Okay. So ni adalah wave. Jadi sekarang ni katakanlah ni narrow. Katakanlah ni ruang dia narrow. Jadi kalau dia narrow tu maksudnya dia sempit.
Sempit tu maksudnya gap dia tak besar lah, gap dia kecil sahaja. Jadi cikgu nak tanya, more diffracted ke less diffracted tadi? Kalau gap dia kecil sahaja, more ke less diffracted? Okay, dia more diffracted kan? Okay, so kalau narrow, dia more diffracted. Jadi kalau more diffracted, lukisan dia akan lebih bulat-bulat. So kita lukislah bulat-bulat kat sini. Macam wifi punya simbol tu. Okay, cikgu nak tanya sekarang. Bulat-bulat ni. Betul ke salah lukisan ni? Salah ke betul? Bulat-bulat dah ni. Betul ke salah? Bagus. Okay, so walaupun bulat-bulat, bulat tu dah betul dah. Tapi ingat, before dan after tu kena sama. Maksudnya gap ni tak boleh lah tiba-tiba dia jadi rapat. So, kita kena adjust lah. Tak adalah sampai pakai pembaris, tapi agak-agak lah pakai mata nampak lebih kurang tu betul dah lah tu. So, macam ni lah rupa dia sepatutnya. Okay. Lepas tu, katakanlah, kejap cikgu lukis satu lagi. Sekarang ni yang tadi lah sama. Okay. Tapi kan, cikgu buka gap dia. So sekarang, more ke less diffracted? Dia jadi more diffracted ke less diffracted kalau dia white gini? Okay, dia jadi less diffracted kan? Bagus. So kalau less diffracted, kita akan lukis tapi jangan beria sangat bulat tu. Gitu. Okay, petak sikit. Tapi pastikan panjang dia ni still sama. Okay, boleh? Siapa nak tanya? Tak boleh. Lukisan dia agak straight. Okay, so sekarang ni cuba korang tengok dekat sini. Ni bukti. Tak ada bukti lagi. Ni bukti. Nampak bentuk dia? Alright. So dekat sini cuba korang tengok. Okay, ni adalah dua situasi. Tak tahulah dia tak apa nak jelas sebenarnya gambar ni. Tapi tak apa, rasa boleh nampak. 1 dengan 2. Okay. Yang apa dia punya faktor dalam ni? Okay, korang rasa apa faktor dia? Ni penghadang. Faktor dia yang mana satu? Size gap ke ataupun wavelength? Kalau daripada gambar ni. Okay. So size gap. Betul. Alright. Jadi sekarang ni kalau korang tengok dekat sini. Nombor 1 dengan 2. Yang mana gap lagi besar? Nombor 1 dengan 2. Gap mana lagi besar? Gap nombor 1. So kalau macam tu, nombor 1 ni lebih terbelau ke kurang terbelau? More diffracted ke less diffracted? Itulah dia, less diffracted. So kalau hafal-hafal, tapi kalau tak hafal pun daripada gambar boleh nampak. Nampak tak? Tak apa nak bulat. Berbanding kawan dia kat sebelah ni. Melampau. Macam itulah nampak. Bulat kan? Yang ni tak apa nak bulat. So itulah beza dia. Jadi dalam exam, dua benda yang korang kena perhatikan. Kalau dia suruh lukis, dua benda. Okay, dua perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, dekat lukisan kita tu make sure, okay, decide nak lukis yang more ataupun less. Tengoklah keadaan soalan. Okay, dalam soalan tu dia mesti bagi clue. Okay, jadi korang decide nak lukis more atau less. Kalau nak lukis more diffracted, kalau soalan tu korang tahu lebih terbelau, lukislah bulat-bulat gini. Kalau dia kurang terbelau, lukislah flat gini. Itu yang pertama. Yang kedua, make sure wavelength dia sebelum dan selepas adalah sama. Okay, so itulah cara nak lukis. Okay, had ni dulu. Siapa ada soalan nak tanya?
Okay, setakat ni kita baru belajar factors affecting dia. Okay, kali ni cikgu nak tukar nombor lah. 1 sampai 6. 1 tak faham, 6 faham. Kat mana kita? Okay. Alright, so cikgu padam dulu Ini air. Tiba. Ini air. Okay. Tiba-tiba cahaya pula. Okay, siapa kat rumah dia ada laser? Tiba-tiba cikgu tanya, siapa yang kat rumah dia ada laser? Alah, laser yang beli kat Mr. DIY, Shopee, yang main dengan kucing tu. Tiba, tapi siapa ada? Hilang pula. Okay, kalau ada kalau tak ada, tak apalah, macam mana. Okay, tapi kalau ada, okay, cuba korang ambil pen, bukanlah saat ni, nanti dah habis kan. Okay, ambil pen, ikat, getah, lepas tu selit kertas sikit. Okay, jadi cahaya, lepas tu ambil laser tu, suluh dekat celah-celah ni. Okay, kan korang ada pen. Pen nombor 1, pen nombor 2, lepas tu ikat. Kalau ikat rapat sangat nanti tak ada celah pula. So, macam sumbatlah kertas sikit nipis supaya ada ruang. Lepas tu suluh laser. Okay, kenapa cikgu minta korang buat benda tu? Sebab, okay, laser sepatutnya satu dot je kan? Okay, laser sepatutnya satu dot je kan? Tapi kalau korang buat macam ni, dekat atas dinding, korang akan nampak benda ni. Okay, so sekali lagi cikgu cakap, dia macam tak make sense. Tapi laser yang satu tu, kan laser sepatutnya satu je lah kan cahaya dia. Okay, bila korang lalukan dia dekat celah macam ni, celah pen ni, dekat skrin tu nanti dia akan keluar gini. Serius buat. Okay, tapi dia kena gelap sikit lah, dalam keadaan yang agak gelap supaya nampak jelas sikit. Okay, tapi memang jadi. Okay, so sekarang buatlah sampai jadi. By the way, benda ni ada dalam buku teks. Nanti korang tengok lah. Okay, so point dia adalah, ini adalah pembelauan. Okay, kenapa kita tahu ni pembelauan? Sebab pen tu ada celah. Kan kita dah cakap tadi, bila ada gap, ada celah, itu adalah pembelauan. Cuma dalam kes ni cahaya. Alright, so macam itulah cerita dia. Jadi sekarang ni, cuba korang tengok dekat sini. Okay, ada kawan kita tanya, dia macam interference juga kan cikgu? Okay, dia macam tapi bukan 100%. Okay, interference tu macam ada dua pembelauan yang bergabung. Tapi jangan bayangkan macam tu Buat masa ni kita fokus pembelauan dulu. Cikgu takut kalau campur nanti confuse. Okay, alright. So sekarang, pembelauan tu tadi kita cakap dia adalah tersebar kan? Cuba korang tengok dalam ni Sepatutnya dia satu dot je. Sepatutnya satu dot je. Okay, tapi tiba-tiba bila kita buat benda ni, dia tersebar. Okay, antara dua ni, yang mana tersebar lagi banyak? Hijau ke merah? Kalau korang tengok antara dua ni, yang mana lagi tersebar? Okay, sepatutnya dia satu dot je. Okay, tapi sekarang ni bila korang buat eksperimen dengan hijau dan merah, mana lagi tersebar? Okay, warna merah. Kenapa warna merah? Sebab korang nampak tak dia punya celah macam saya cakap penyerakan dia tu lagi bukan penyerakan. Dia pecah tu lagi besar. Macam tu lah lebih kurang. Okay, korang boleh nampak jarak tu cakap sepatutnya satu dot je. Tapi dia tersebar lagi banyak. Okay, so kenapa? Alright, so reason dia adalah seminit. So kalau kita tengok dekat sini, okay, maksud cikgu tak sebab dia macam tak boleh nak bayang lagi cikgu cakap apa. Point dia macam ni, cuba tengok jarak-jarak kat sini. Kan jarak kat sini kecil-kecil, maksudnya dia tak tersebar sangat. Tapi yang warna merah ni, cuba tengok jarak-jarak dia. Nampak tak dia terpecah jauh, itu maksud penyebaran dia lagi besar. Okay,
So kenapa dia macam tu? Reason dia adalah sebab panjang gelombang merah lagi besar daripada panjang gelombang hijau. Panjang gelombang merah lagi besar daripada gelombang hijau. Sekarang cikgu nak tanya korang. Warna pelangi. Cuba bagi dekat cikgu ikut susunan. Tak payah type penuh. Huruf depan pun tak apa. Cuba bagi dekat cikgu warna pelangi ikut susunan. Ikut susunan ya. Huruf depan saja pun tak apa. Yang tak hafal pun cuba mengaku kejap. Nak tengok sikit. Tak apa. No judgement gitu. Okay, adalah seorang tak hafal. 2 orang, 3 orang. Tak apa, tak apa. Jujur dengan diri sendiri. Hari ni hafal. Okay, kenapa kena? Dia memang penting. Dia memang penting. Okay, so tips banyak sebenarnya. Cuba tanya kawan korang. Confirm dia ada tips nak hafal. Okay, so cikgu bagi di antara ada yang Upin Ipin, ada yang Michael Jackson, betul. Okay, kalau macam cikgu hafal yang gini. Okay, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Ada yang share, mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Ipin Upin. Yes, benda-benda gitu. Kenapa dia kena hafal? Sebab, okay, merah ni panjang gelombang paling panjang. Violet panjang gelombang paling pendek. Cuba tengok sekarang, merah dan hijau. Panjang gelombang siapa lagi panjang? Okay. Betul tu. Kenapa cikgu bulatkan kuning? Pandai. Sorry. Yes. Okay. So merah punya wavelength lagi panjang. Sebab itulah dia lebih terbelau. Sebab tadi kita belajar faktor mempengaruhi pembelauan adalah wavelength dan size gap. Lagi banyak atau lagi panjang gelombang, lagi banyak dia punya pembelauan. Okay, gitulah ceritanya. Okay, so kita dah cakap pasal air, kita dah cakap pasal cahaya. Okay, sekarang ni tiba-tiba gelombang apa yang kita tak sebut lagi? Yang common? Kita dah cakap pasal air, kita dah cakap pasal cahaya, gelombang apa yang kita tak sebut lagi? Okay, gelombang bunyi, pandai. So sekarang, korang, bayangkan ni korang tengah main game, contoh. Okay, main game bunyi bising kan ni, tak pakai earphone. So bising. Okay. Ni dinding ni dinding So ni pintu. Okay, ni pintu, dinding tak kisahlah. Tapi atas ni ada macam celah sikit sebab atas pintu kan ada gap kan. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Adik korang atau anak saudara tak kisahlah. Dia dekat luar bilik. Okay, dia dengar korang main. Bunyi dia dekat luar ni, dia dengar lagi kuat ke, lagi perlahan ke atau sama macam dekat dalam bilik? Maksudnya waktu dia dekat luar ni, dia dengar lagi kuat ke, perlahan ke atau sama je macam dalam bilik? Okay. So, logiknya daripada pengalaman kita dalam kehidupan lah orang kata kan, kita dengar dia lagi perlahan. Tapi dari segi fiziknya ada sebab. Diffraction lah. Pembelauan lah. Kenapa pembelauan? Sebab bunyi lalu celah. Lepas tu dia terbelau. Bila terbelau tadi, amplitude bertambah ke, berkurang ke atau sama? Selepas pembelauan, amplitude bertambah, berkurang atau sama je? Berkurang kan? So amplitude lah yang mengawal bunyi. Kuat tak kuat? So bila amplitude bila amplitude berkurang, bunyi jadi perlahan. Okay. Kalau ombak, air ombak, amplitude kita boleh nampak tinggi tak tinggi. Okey, ombak tinggi maksudnya tenaga dia banyak, amplitude dia tinggi. Tapi kalau bunyi yang kuat tu, amplitude dia tinggi. Jadi sekarang kenapa kita dengar perlahan?
Okey, sebab bila kita bila pembelauan berlaku amplitude kurang, so bunyi pun jadi perlahan. Okey, kalau korang buka pintu, dekat luar bunyi dia jadi macam mana? Lagi kuat ke lagi perlahan kalau daripada tutup? Kalau kita buka pintu, bunyi jadi macam mana? Bunyi jadi lagi kuat lah kan? Bukanlah lagi kuat, maksudnya lagi kuat dari tadi lah kan? Kenapa? Sebab bila buka pintu, maksudnya celah ataupun gap bertambah ke berkurang? Kalau kita buka pintu, celah bertambah kan? Jadi pembelauan bertambah ke berkurang? Pembelauan. Okey, pembelauan berkurang lah kan sebab celah bertambah. Jadi bila pembelauan berkurang, amplitude dia tak turun sangat lah. Amplitude dia turun tapi tak turun sangat. Sebab tu bunyi still kuat. Okey, kita go through lagi sekali Bila kita buka pintu, celah tu jadi besar. Bila celah tu jadi besar, pembelauan kurang. Nanti kita belajar pembelauan tu akan mengurangkan amplitude kan. Tapi kalau tak terbelau sangat, amplitude pun taklah kurang sangat. Sebab tu bunyi still kuat. Okey, sebab tu kalau lagi rapat kita tutup pintu, okey, lagi banyak pembelauan, lagi banyak penyebaran, jadi tenaga dia kurang lagi banyak. Jadi lagi tak dengar lah. Macam tu cerita dia. Okay, so itulah dalam kehidupan sebenar, macam itulah korang. Jadi selepas tu, nanti lepas ni korang bolehlah at least tengok. Okay, dalam kehidupan kan, macam bila ada pembelauan bagai. Alright, so sekarang kita tengok contoh soalan kat sini. Okay, ini contoh soalan daripada trial Pahang 2019. Cuba try. Try. Tengok betul-betul yang mana satu jawapan. Cikgu nampak korang jawab ni. So dia kata, a boy, seorang budak tu, dia dengar bunyi. Dia boleh dengar bunyi. Tapi dia tak nampak TV tu. Okay, kenapa? Sebab dia gini. Jawapan dia adalah C by the way. C. Okay. Sekarang ni, kita buat recap sekali Sekejap. Wavelength. Okay. Kalau panjang gelombang panjang, more ke less diffracted? Lebih ke kurang terbelau? Kalau panjang gelombang tu panjang, more ke less diffracted? Okay. More diffracted. Okay, lebih terbelau. Kalau dia kurang, maksudnya less lah. Less diffracted. Jadi cikgu nak bagi tahu ni, kita ada dua wave dalam soalan ni. Pertama adalah sound wave, yang kedua adalah light wave. Kita ada bunyi, kita ada cahaya. Okay, sekarang ni bunyi ni cikgu bagi tahu maklumat ni korang kena ingat. Bunyi ni wavelength dia panjang, meter-meter. Okay, cahaya wavelength dia pendek sampai nanometer macam tu, 0.0000 meter. Okay, jadi sekarang ni yang mana akan lebih terbelau? Bunyi ke cahaya? Sound ke light? Bunyilah kan? Itu sebab dekat luar bilik tu dia boleh dengar bunyi sebab bunyi tu tersebar. Tapi cahaya tidak tersebar. Jadi cahaya tak sampai dekat dia yang berada di luar bilik tu. Okay, sebab tu kalau macam contoh TV pasang dalam rumah, dalam bilik, sampai keluar boleh dengar tapi tak nampak pun TV tu. Kenapa? Sebab kalau nak tengok TV tu kena cahaya tu. Tapi cahaya tu tak terbelau pun. Jadi tak nampaklah cahaya sebab cahaya tu tak disebarkan tapi bunyi tersebar. Gitu. Okay, so itu sebabnya jawapan dia adalah pembelauan bunyi.
Okay, sebab cahaya tidak dibelaukan dekat dalam ni. Macam mana nak tahu beza fenomena pantulan bunyi dengan pembelauan? Pembelauan syarat dia adalah dia kena ada celah. Okay, macam contoh pintu. Pintu tu adalah sejenis celah. Okay, jadi kalau bunyi lalu pintu tu pembelauan lah. Okay, kalau bunyi pergi dekat dinding patah balik. Itu adalah pantulan. Okay, jadi pantulan tu bila dia langgar something lepas tu dia patah balik. Pembelauan tu adalah bila dia lalu satu celah lepas tu dia tersebar. Okay, cuba padam. Tapi dia tak cakap celah atau dinding. Betul, tapi dia kan kat bilik lain. So kalau dah bilik lain, bunyi tu keluar. Tak, dia macam ni. Logik dia macam ni. Awak dekat sini, awak kat sini, bunyi kat sini. So kalau pantulan, bunyi datang, patah balik, macam mana awak nak dengar? So maksudnya mestilah dia keluar melalui somewhere kan? Faham tak? Macam itulah, dari situlah dia tak perlu cakap pun. Tapi dia assume, gitu. So kita kena tengok. Macam itulah cerita dia. Alright, habis kat sini. Contoh soalan. Nah, drama sangat soalan ni. Korang tengok. Ada dua orang sedang bergosip. Gitu. Jangan buat. Okay. Dua orang ni sedang bergosip tentang rakan mereka. Tu je kata drama tadi. Nampak kawan dia kat sini dia buat drama. Dia macam dia orang sedang mengumpat. So dia dengar tapi dia tak nampak. Okay, dia dengar tapi dia tak nampak. Jadi soalan ditanya, namakan fenomena gelombang yang dapat menjelaskan kenapa perkara ni berlaku. Fenomena apa? Fenomena apa yang menyebabkan dia boleh dengar? Okay. So, fenomena dia adalah pembelauan. Cikgu galakkan jawab pembelauan bunyi. Okey, kenapa kena sebut bunyi? Sebab dalam soalan ni dia ada dua gelombang. Satu cahaya, satu lagi bunyi. Tapi yang terbelau bunyi sahaja. Kan? Sebab kalau tulis pembelauan gelombang, cahaya tak terbelau. So cikgu cadangkan jawablah pembelauan bunyi ataupun diffraction of light. Okey. Lepas tu yang kedua. Soalan tanya kenapa dia tak nampak? Tipu, bunyi, sound. Sorry. Terima kasih. Kalau pembelauan cahaya dia nampak orang, yes betul. Okey, tapi tak boleh sebab cahaya tu wavelength dia kecil sangat. Sebab tu tengok sebab tu kalau nak buat pembelauan, kalau cahaya tu nak buat pembelauan, dia kena sampai celah yang saiz macam celah pen ni. Okey, kalau lah cahaya tu nak melakukan pembelauan, dia kena sampai saiz celah pen. Nampak tak kecilnya? Barulah boleh. Okey, kalau setakat pintu yang debuk sebesar tu celahnya, tak jadi lah. Okey, itu sebabnya susah nak terbelau cahaya tu sebab gap besar sangat. Itu. Anyway, nah kat sini dia tanya kenapa tak boleh nampak? Macam try, kenapa tak boleh nampak? Tak apa, jawab je dulu, cikgu tunggu jap. Okay, dia macam ni tau. Banyaknya korang ada idea nak jawab. Cuma kita kena tengok soalan ni topik apa. Okay, soalan ni topik apa. Kita dah tahu dah pembelauan. Jadi kena kaitkan dengan pembelauan. So macam mana nak kaitkan dengan pembelauan? Okay, setakat ni Swita betul. Okay, Syasha tengok betul-betul ayat awak tu. Okay, Hazirah betul. Ain betul, tapi cuba cakap pasal light. Sebab soalan tanya kenapa tak nampak. Okay, Alia betul, kaitkan dengan faktor. Apa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Nurin, very good. Okay, Danish betul, tapi tak lengkap. Okay, Mizan okay. Amira okay. Alright, so untuk soalan ni, kita ada dua jenis wave. Okay, kita ada dua jenis wave. Kita ada sound dengan light.
Okay, korang jangan cakap pasal gap. Kenapa jangan cakap pasal gap? Sebab gap dia sama je untuk dua-dua ni. Cahaya pun lalu gap ni, sound pun lalu gap ni. So gap ni tak payah cakap pasal dia lebar ke apa. Nak cakap boleh lah, tapi point yang lebih penting adalah wavelength. Okay, explain in term of wave phenomenon why dia tak boleh nampak. Sebab wavelength of light adalah shorter than wavelength of sound. Okay, boleh juga cakap much shorter than the gap, boleh juga. Tapi kena sebutlah wavelength tu. By the way, cikgu perasan ada je yang jawab gelombang. Cakap guna perkataan elok-elok, panjang gelombang perkataan dia. Okay, jangan main cakap je cahaya adalah pendek. Tak boleh. Panjang gelombang cahaya adalah pendek. So, wavelength of light is shorter than wavelength of sound. Panjang gelombang cahaya lebih pendek daripada panjang gelombang bunyi. Jadi, light is not diffracted. Cahaya tidak terbelau. Okay, sebab dia kata dari segi fenomena gelombang. Itulah dia cara dia. Jadi tadi betul lah apa yang korang cakap. Cikgu nampak dia terhalang dengan dinding. Betul. Benda tu betul, tak salah. Okay, tapi dia dah cakap terangkan dari segi fenomena gelombang yang kita dah sebut tadi dekat nombor 1. Maksudnya kita dah cakap pasal pembelauan. So kaitkan balik dia dengan pembelauan. Itulah ceritanya. Dah, habis dah pembelauan. Siapa nak tanya soalan? Kalau jawab macam tu tak dapat markah ke? Apa tak jawapan awak tadi? Sorry. Cuba copy balik. Cikgu baca sekejap. Okey, soalan. Kerana di belakang ini tak payahlah. Tak, cikgu tak galakkan. Kemungkinan besar tak dapat. Tak, sebab soalan dia kata dengan dari segi fenomena gelombang. Fenomena dia adalah pembelauan. So kalau tak cakap pasal pembelauan, tak menjawablah soalan dia. Sebab tak terangkan dari segi fenomena gelombang. Alright, so boleh je tanya tak apa. Sementara tu cikgu yang dulu kelas. Cikgu stop dulu recording.